Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita rakyat Sekolah Harian Seri Bakti. Alkisahnya, di sebuah daerah yang aman dan damai terletaknya sebuah sekolah bernama Sekolah Harian Seri Bakti. Sekolah itu tidak sebesar sekolah bandar, namun cukup terkenal karena satu perkara: asrama harian yang menjadi tempat didikan luar biasa. Asrama itu bukanlah seperti asrama penuh yang megah dan mewah. Ia hanya bangunan 2 tingkat lama yang beratapkan zinc dan berdindingkan papan. Tetapi penduduk kampung mengenalinya sebagai teratak jiwa madani, kerana disitulah lahirnya pelajar yang berdisiplin tinggi, berbudi bahasa dan bersedia menyumbang kepada bangsa dan negara. Pada satu hari, datanglah seorang pelajar bernama Razik Anaki. Dia baru berpindah dari bandar ke kampung kerana ibunya ditugaskan sebagai jururawat desa. Dia tidak biasa tinggal di asrama penuh. Kenapa sekolah ni tiada lift? Kenapa makan sambal telur setiap hari? Soalnya dalam hati kecewa. Di bandar, dia ke sekolah menaiki kereta, tetapi di sini dia perlu bangun seawal 5:30 pagi, menyiapkan diri dan berjalan kaki ke dewan makan sebelum ke sekolah. Tambahan pula, telefon bimbit dilarang digunakan sepanjang waktu persekolahan dan asrama. Dalam suasana asing itu, Anaki mulai mengenali Azman, Arif dan Syah, rakan sebiliknya yang walaupun miskin tetapi sangat baik. Mereka membantu Anaki membiasakan diri, mengemas katil, menyidai tuala, mencuci pakaian dan mengikuti aktiviti wajib asrama seperti tadarus pagi, gotong royong dan ceramah kerohanian. Mula-mula Anaki menyampah, tetapi pada suatu malam dia terdengar Azman berdoa, "Ya Allah, mudahkanlah aku belajar, walau tak cukup duitku beli buku." Dan ketika itu Anaki tersentak dan dia mulai sadar bahawa asrama ini bukan asrama biasa. Ia adalah tempat untuk membina jiwa yang tabah dan bersyukur. Hari berganti minggu, Anaki yang pendiam kini semakin ceria. Dia sudah mampu mengetahui bacaan doa dan membantu rakan-rakannya mempelajari matematik. Dia mulai dikenali bukan kerana harta dan rupa, tetapi kerana budi dan akhlaknya. Di asrama harian Seri Bakti, pelajar tidak dimanjakan. Mereka dibiasakan membantu, berdisiplin dan sopan santun. Pak Warden yaitu Encik Kamal sering berpesan, madani itu bukanlah nama semata-mata, ia adalah tempat membina jiwa. Jika kamu hormat ibu bapa, guru dan rakan, kamu madani. Jika kamu jujur dan tidak membuli, kamu madani. Jika kamu rajin menolong dan sopan santun, kamu madani. Dan ketika itu Anaki mulai sedar bahawa asrama ini bukan tempat biasa. Ia mulai memahami dan dia mulai sedar bahawa asrama ini adalah teratak jiwa madani yang sebenarnya. Tibalah tahun akhir persekolahan, Anaki kini menjadi ketua asrama. Dia menjadi contoh kepada junior. Rajin, jujur dan penuh sopan santun. Ketika berlaku pertelingkahan antara pelajar berlainan kaum, Anaki menjadi pendamai. Jika berlaku gangguan bekalan air, Anaki
mengetuai rakan-rakannya mencari alternatif. Pada hari anugerah, namanya diumumkan sebagai tokoh pelajar Madani Sekolah Harian Seri Bakti. Wajahnya terpampang di papan kenyataan di sekolah, dan ramai yang mengalirkan air mata, termasuk dirinya sendiri. Asrama ini adalah tempat saya kenal arti hidup. Di sinilah saya belajar memahami, bersabar dan berkongsi dan bersyukur. Jika bukan kerana bimbingan guru, rakan dan sistem yang mendidik hati, saya tidak akan jadi siapa saya pada hari ini, katanya dalam ucapan ringkas di pentas dewan. Cerita Anaki diceritakan dari generasi ke generasi di sekolah kampung, surau, bahkan dalam ceramah motivasi, kerana orang tahu yang asrama yang sederhana itu telah melahirkan insan luar biasa yang bernama Razik Anaki. Janganlah pandang rendah pada sekolah kecil yang serba kekurangan. Disitulah terbentuknya nilai madani yang sebenar, melalui ujian, kebenaran, kebersamaan dan bimbingan yang ikhlas. Sekian, terima kasih.